pertibaan Yang Arif lagi bijaksana, Tuan Hakim Mahkamah terbuka. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh duduk. Semua sudah hadir? Sudah, Tuan. Sekarang kita mulakan perbicaraan. Tertuduh 1 diminta masuk. Bahawasanya saya dengan sesungguhnya bersumpah di hadapan mahkamah yang mulia ini untuk bercakap benar. Siapa nama kamu? Bulat binti Lepeh, Tuan. Pendakwa raya, mulakan perbicaraan. Ya, Tuan Hakim. Bahawa Bulat binti Lepir pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi telah dituduh menyebabkan kematian Mak Teh binti Jali yang berumur 99 tahun di Taman Gagak Putih. Ya, Bulat binti Lepir, adakah kamu faham akan tuduhan yang dikenakan ke atas kamu? Faham, Tuan. Adakah kamu mengaku salah? Tidak, Tuan. Baiklah, kes kamu akan dibicarakan. Adakah kamu memakai peguam? Saya orang miskin, Tuan. Saya tak ada duit nak bayar peguam. Oh, itu tak jadi masalah. Kita ada peguam percuma. Sedia berkhidmat untuk kamu. Pegawai, panggil peguam bela masuk ke dalam mahkamah. Peguam bela diminta masuk ke ruang perbicaraan sekarang juga. Peguam bela, ini ada satu kes lagi. Sedia berkhidmat, Tuan, untuk bangsa dan negara. Ya, peguam bela, ini pelanggan kamu, Bulat binti Lepeh, telah dituduh menyebabkan kematian seorang nenek tua pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi di Taman Gagak Putih. Saya berikan tempoh selama 1 minit untuk berunding dengan pelanggan kamu. Masa sudah cukup? Baiklah, kita sambung perbicaraan. Bulat binti Lepir, adakah pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi kamu berada di Taman Gagak Putih? Ya, benar, Tuan. Dan pada waktu yang tersebut itu kamu telah makan sebiji pisang dan membuang kulitnya? Ya, benar sekali, Tuan. Dan pada waktu yang tersebut itu, seorang nenek yang sedang berjoging telah terpijak kulit pisang itu, lalu tergelincir dan jatuh. Hal ini telah menyebabkan pinggangnya patah dan dia telah mati masa dalam perjalanan ke hospital. Adakah kamu mengaku bahawa kenyataan ini benar? Kenyataan itu tidak benar, Tuan. Saya ulang. Adakah kamu makan pisang pada waktu tersebut? Benar, Tuan. Dan kulit pisang itu kamu yang buang, bukan? Benar, Tuan. Dan nenek itu mati akibat terpijak kulit pisang yang kamu buang, bukan? Tidak benar, Tuan. Awak tidak mahu mengaku? Tidak mengaku, Tuan. Benar-benar tidak mahu mengaku? Saya tidak mahu mengaku, Tuan. Saya tidak bersalah. Awak mesti mengaku. Bukti dan fakta telah cukup untuk mensabitkan kesalahan ke atas awak. Tuan Hakim, saya membantah tindakan pendakwa raya. Pendakwa raya nampak dia cuba menekan anak guam saya. Ya, pendakwa raya, saya fikir soalan awak sudah selesai. Awak boleh duduk. Baik, Tuan. Sekarang giliran peguam bela untuk mengemukakan soalan. Dipersilakan. Bulat binti Lepeh, benarkah pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi kamu berada di Taman Gagak Putih? Benar, Tuan. Dan pada waktu siang tersebut, kamu telah makan sebiji pisang berangan. Kemudian kulitnya kamu buang ke dalam tong sampah yang disediakan oleh pihak berwajib tetapi telah rosak pintunya. Ya, benar sekali, Tuan. Dan kamu sedar bahawa tugas membaiki pintu tong sampah itu bukan tugas kamu. Ya, Tuan. Lalu, kulit pisang yang kamu buang ke dalam tong sampah itu merupakan perbuatan yang sudah cukup memperlihatkan kesedaran sivik. Malah kamu telah menunjukkan contoh yang baik. Benar sekali, Tuan. Yang Arif, peguam bela cuba memutarbelikkan kenyataan. Yang Arif, soalan saya belum tamat. Saya harap pendakwa raya tidak mengganggu perjalanan mahkamah. Pendakwa raya diminta bertenang dan kembali ke tempat duduk. Ya, Yang Arif, saya sambung kembali soalan saya. Ya, Encik Bulat. Setelah kulit pisang itu kamu buang ke dalam tong sampah,
Maka datanglah seekor kambing yang teramat kurus dan lapar. Lalu makan sisa buangan di dalam tong sampah dengan rakusnya sehingga menyebabkan kulit pisang itu tercampak keluar ke jalan raya. Yang Arif, hujah Peguam Bella tidak logik sama sekali. Kambing yang lapar tidak akan makan kulit pisang dan mengaisnya keluar. Yang Arif, saya minta pendakwa raya tidak mengganggu perjalanan mahkamah. Satu kad kuning untuk pendakwa raya. Sila duduk. Ya Peguam Bella, sila teruskan. Ya Yang Arif, saya sambung kembali hujah saya. Kambing itu amat letih sehingga matanya menjadi kabur dan berpinar-pinar. Ini menyebabkan kambing itu tidak nampak kulit pisang, lalu terkiaslah makanan kegemarannya itu ke atas jalan raya. Malang tidak berbau, seorang nenek sedang berjoging datang menghampiri, lalu kambing itu terkejut dan cabut lari. Nenek tua itu terpijak kulit pisang dan jatuh. Sampailah ajalnya, dia pun mati. Dengan ini jelaslah bahawa bulat binti lepir tidak terbabit dalam soal ini. Yang bersalah ialah kambing kurus. Oleh sebab itu, kambing kurus yang perlu dihukum, bukannya bulat. Saya kira fakta ini cukup jelas dan tidak meragukan. Mohon pihak Mahkamah Yang Mulia menjalankan keadilannya dengan membebaskan bulat binti lepir daripada tuduhan membunuh secara tidak sengaja tanpa syarat. Sekian, saya mohon pertimbangan Yang Arif Tuan Hakim. Terima kasih. Ya pendakwa raya, ada hujah-hujah tambahan? Yang Arif, pada khidmat saya, bulat binti lepirlah pihak yang bertanggungjawab dalam kes ini. Kalau bulat tidak membuang kulit pisang itu, kambing yang lapar tidak akan mengaisnya ke jalan raya dan seorang nenek tua tidak akan memijaknya. Atas alasan itu, saya memohon pihak Mahkamah Keadilan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya ke atas bulat binti lepir. Sekian daripada saya, Yang Arif. Terima kasih. Ya Peguam Bella, jika ada hujah-hujah tambahan, dipersilakan. Yang Arif, saya tegaskan kembali hujah saya bahawa bulat binti lepir telah membuang kulit pisang ke tempat yang betul dan wajar. Dengan ini jelaslah bahawa bulat binti lepir tidak melakukan apa-apa kesalahan. Yang bersalah ialah kambing kurus, bukannya bulat. Sekian hujah-hujah saya. Pendakwa raya, ada apa-apa lagi? Mahkamah ini untuk manusia, bukan untuk binatang. Macam mana kita nak hukum binatang? Setiap haiwan peliharaan mesti ada tuannya. Dan umpunya kambing itulah yang perlu dihukum. Kalau tidak ada yang mahu mengaku, Maka dengan itu, kambing itu perlu harus menjadi hak milik pihak yang berwajib. Sudah. Hujah-hujah kamu berdua sudah selesai. Harap bertenang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah meneliti hujah-hujah daripada kedua-dua belah pihak, pihak mahkamah dengan ini mengambil kesimpulan bahawa pendakwa raya telah gagal mengaitkan kes ini dengan yang tertuduh. Dan sebaliknya, Peguam Bella telah berjaya meyakinkan pihak mahkamah tanpa keraguan bahawa bulat binti lepir tidak melakukan kecuaian. Dan seterusnya dibebaskan daripada tuduhan membunuh Mak Teh binti Jali secara tidak sengaja. Dan atas kuasa yang ada pada saya ini, saya mengeluarkan perintah agar tuan kambing itu dicari sampai dapat. Jika tidak ada yang mengaku, maka kambing itu haruslah menjadi milik pihak yang berwajib. Dan perintah juga dikeluarkan supaya pintu tong sampah itu dibaiki dengan segera oleh pihak yang bertanggungjawab. Mahkamah berehat selama 2 minit. Tempoh rehat sudah tamat, mahkamah kembali bersidang. Tertuduh 2 diminta masuk. Sila angkat sumpah. Deke akak iki-niki, akak kuku, berkesuku pokok, akak kakak, berkekak pakar berkenaka. Diam! Siapa nama kamu? Nakamoko akak kuku, akikino komoko toko. Asal dari mana? Akak kuku, akasaka dakariki, ukuluku dukunguku. Pegawai, panggil penterjemah. Baik Yang Arif, penterjemah diminta masuk dengan segera. Mulakan sidang. baiklah Yang Arif, bahawasanya kamu, Akikino Komokotoko, pada 20 Mac 1988 telah dituduh mencuri seekor beruk subsidi hak milik kerajaan Malaysia di stor JKK Ulu Dungun.
Ya, Akikino Komoko Toko, adakah kamu faham akan tuduhan yang dikenakan ke atas kamu? Akakuku takafakahaka iskitiki laka bekeroko suku sikidiki. Yang Arif, adapun empunya diri yang bernama Akikino Komoko Toko atau ringkasnya Akinomoto tidak faham akan istilah beruk subsidi. Pendakwa raya diminta memperincikan istilah beruk subsidi yang tidak difahami oleh Akinomoto. Ya, Yang Arif, mohon tempoh 2 minit untuk merujuk kamus. Adapun istilah beruk itu, menurut kamus tersebut itu apabila diterjemahkan sejenis binatang yang mempunyai ekor pendek dan badannya dipenuhi dengan bulu dan sangat suka makan pisang seperti hobitan. Istilah subsidi pula apabila diterjemahkan mengikut bahasa Melayu lama, artinya subsidi sebagaimana dieja SABSIDI, dan mengikut bahasa Melayu baharu baku, subsidi sebagaimana disebut SUBSIDI. Sekian adanya daripada saya, Yang Arif. Sekian, terima kasih. Cakap, wahai Akinomoto, adakah kamu sudah faham? Oh, fakahaka cikikiki. Adapun Akinomoto berkata bahawa dia faham sikit-sikit, Tuan. Sikit-sikit kira bolehlah. Jadi Akinomoto, adakah kamu mengaku salah? Akakuku akakuku sakaloko. Takapiki akakuku noko cakakaka cikikiki. Adapun Akinomoto berkata bahawa dia mengaku salah, Tuan. Tapi katanya dia mahu bercakap sikit. Dibenarkan. Iki biku bekeroko ikitiku suhku doho hakamiki. Daka akakuku noko akanoko nyoko. Daka bekerika bakaleke iki buku nyoko. Adapun Akinomoto berkata bahawa ibu beruk itu sudah pun hamil dan dia mahu mengembalikan ibu beruk itu kepada yang berhak dan memelihara anaknya. Ya, tuan-tuan dan perempuan sekalian, setelah mempertimbangkan hal ini dengan penuh adil dan saksama, maka dengan kuasa yang ada pada saya ini memerintahkan agar Akinomoto memelihara ibu beruk itu sehingga selamat melahirkan anak. Lalu apabila habis tempoh pantauannya selama 40 hari tidak termasuk cuti am dan cuti ganti, maka ibu beruk itu haruslah dipulangkan kepada yang berhak. Dan sebagai dendanya, sehinggalah anak beruk itu mencapai umur akil balignya, maka Akinomoto terpaksalah memanjat pokok kelapa bersama anak beruk itu menjadi tuannya. Sekian.